الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat, ayah ibu, warga jemaah Masjid Teruk Tok Kun Bawah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Pertama-tamanya kita melafazkan kalimah tahmid sebagai tanda syukur kita kehadrat Allah Ta'ala di atas segala kurniaan nikmat yang tidak terhingga yang telah diberikan kepada kita sehinggalah saat ini. Pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita sudah pasti tidak terhitung banyaknya. Nikmat sihat, nikmat kelapangan, nikmat anak yang soleh dan solehah, nikmat dikurniakan pasangan isteri yang solehah, suami yang soleh, rumah tangga yang bahagia, kehidupan yang baik. Itu semua di antara yang mampu disenaraikan dalam tempoh yang singkat ni. Dan dalam hari ini juga kita dapat melaksanakan kehidupan dengan baik tanpa ada sebarang perkhabaran yang mendukacitakan. Kalau berkata bagi orang Kedah hari ini khabar yang gembira, khabar seronok sebab dah kembali kepada PKPP, melainkan ULIM saja. Daripada boleh PKPP, jadi pergerakan merentas daerah mereka tu tak perlu dah lah dapat surat. Jadi kita ni masih lagi berkeadaan yang PKPD lagi, PKPD pula, PKPB. Baik tuan-tuan, apa yang saya nak beritahu, yaknilah dengan keadaan kita yang masih lagi dalam keadaan macam ni, tapi perkhabaran yang lain, mungkin anak sakit ke apa, alhamdulillah kita tak dapat khabar macam tu. Anak kita aksiden ke, alhamdulillah kita tak dapat khabar macam tu. Baik perjalanan kita hari ini. Sebab waktu saya nak main tadi, berlaku satu kemalangan depan mata saya. Kawan tu jadi Superman. Dia main dari lorong-lorong taman tu. Motor tu dia daripada
lorong-lorong taman. Kereta tu pula dia satu arah dengan saya, tapi dia arah yang bertentangan. Kami main road, tapi motor ni dia main daripada celah-celah lorong taman tu. Okey, so dia hentam belah tepi. Terbang. Kira saya duduk belah ni, dia terbang tu. Saya tengok tak sampai sana. Dia jatuh atas bonet. Tu saya tambah lah. Tapi nak kata berlaku depan mata. Prum. Tu. Jadi saya pun dah berhenti tengok, tanya apa abang okey ke? Dia pun makik-makik kosok-kosok betul lah. Harap insya-Allah okey lah. Insya-Allah mudah-mudahan dia okey lah. Baik. Jadi kita alhamdulillah dalam keadaan yang baik ini, maka syukurlah pada Allah. Baik tuan-tuan. Jadi kita akan terus sambung kepada pengajian kita menerusi kitab Al-Qaulul Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Jadi saya dengan tuan-tuan pada surat 27. Itu kita berhenti pada masalah yang ke-43. Ke surat 26. Malam ni kita akan sambung masalah yang ke-44, page 27. Bila 27 nampak angguk sikit, 27 bukan dong nganga lagi. 27 dia angguk tu kira dia faham lah. Baik, sebelum kita tengok perbahasan malam ni apa yang kita akan dapat insya-Allah, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah untuk kita hadirkan perjumpaan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, dan kita sedekahkan pada alim ulama sekalian muslimin dan muslimat, kedua kepada kita baik masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, khususnya kepada mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menerbitkan kitab ini, sehingga kita sama-sama memperoleh manfaat daripadanya, serta sekalian muslimin dan muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik tuan-tuan. Surat 27 masalah 44. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Imam rukuk sedangkan makmum membaca menghabiskan surah. Itu tajuk dia. Imam rukuk. Kalau RUKUK, imam bisa rukuk. Ni RUKUK, imam rukuk, salah satu rukun fi'ali dalam solat kita tu. Okey. Yang inilah imam rukuk sedangkan pada waktu yang sama di kalangan jemaah, yang inilah makmum masih lagi duduk qiyam untuk menghabiskan bacaan surah dia. Tengok macam mana jadi. Apabila imam mendahului makmum dengan bacaan surah dalam solat jahriyah. Solat jahriyah yang inilah solat yang bacaannya kuat dan jelas. Dia ada 4 waktu. No? Itu 4 waktu tuan. Semua ada 5 waktu. Tiba-tiba saya kata 4. Betul ke salah tuan? Salah lah. 3 waktu. Okey, yang inilah solat subuh 2 rakaat. Kedua-dua berdekah. Kemudian solat zuhur 4 dia. Solat asar 4 dia. Solat maghrib 2 dekah. Solat isyak 2 dekah. Yang ni yang kata dekah yang nyari yang mana? Yang inilah subuh, maghrib dan isyak. Itu dia. Okey. Jadi dalam bacaan itu imam mendahului makmum dengan bacaan surah, ataupun bagi solat yang sirriyah, yakni solat yang tak derah. Okey, maknanya 5 waktu lah. Kan senang kalau kata penulis imam mendahului makmum dengan bacaan surah dalam solat yang 5 waktu. Kan senang. Kan?
Tapi dah, para alim ulama dulu yang translate dalam bahasa Arab ni words by words. Okey, apa nama? Kalimatun bi kalimatin, words by words. Jadi dia ambil sebiji macam tu. Okey, nak abang kata sembahyang yang kuat ke, sembahyang yang diam ke, yang pentingnya ialah 5 waktu itu ada. Dan dalam keadaan tersebut terus rukuk ia. Okey, bila mana dia dah habis bacaan surah itu, imam tersebut terus dia rukuk. Sedangkan makmum masih ia membaca untuk menghabiskan surah. Waktu tu makmum tengah baca surah. Okey, tuan-tuan, tengah baca surah. Yang inilah bukan Fatihah dah. Fatihah kena habis kalau kata makmum yang muwafiq. Okey, kena habis. Tapi kalau kata makmum yang masbuk, tak ada habis lah. Dia kena turun bersama dengan imam rukuk. Tapi ni kisah ni dia baca surah. Yang inilah bukan Al-Fatihah. Okey, bukan Al-Fatihah tu. Yang inilah 113 tolak Fatihah. Jadi dia baca surah tersebut. Okey, maka ia dapat menghabiskan surah tersebut dan sempat ia mendapatkan imam di dalam rukuk. Dia katalah dia baca surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Apa yang kat surah Al-Ma'un? Setengah orang dia tak apa surah Al-Ma'un. Okey, baca surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd saya hafal. Lihat tu. Okey, dia pun baca Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dia dan habis baca surah Al-Ma'un. Bila dia dan habis dan dia pun rukuk dan dia pun dan bersama dengan imam, maka dalam hal ini berkatalah Abu Muhammad, maka sesungguhnya makmum itu melakukan kesalahan. Makmum tu dia buat salah. Dia perhabis surah dia baca tu dalam keadaan imam rukuk, dia perhabis bacaan surah Al-Ma'un tadi itu. Dikatakan pada orang yang macam ni, dia buat salah dalam solat berjemaah. Salah ni bukan bawa kepada batal sembahyang dah. Bukan macam tu. Salah sini masuk pada benda yang makruh. Benda yang benar makruh. Tak segi sembahyang tetap sah. Tapi sini nak beritahu, bila makmum yang buat macam tu, dia pulut perhabiskan bacaan surah dia, macam contoh tadi surah Al-Ma'un itu hingga imam dah rukuk, dia pulut perhabis, makmum tersebut buat benda yang makruh, benda yang salah dalam solat berjamaah. Kerana apa? Kerana mengikut imam itu hukumnya wajib, dan membaca surah itu hukumnya sunat dua. Nampak? Di antara dua darjat. Di antara dua darjat. Satu yang wajib follow. Wajib follow pada perbuatan imam. Okey? Yang mana keadaan tersebut hukumnya adalah wajib. Maka bila imam rukuk, time tu dia hanya baca surah, maka dia kena cut surah yang dia baca itu dan turun rukuk bersama dengan imam. Okey, tu cerita dia. Tapi yang ni saya rasa mungkin tak banyak jadi. Tak apa ramai jadilah. Sebab kalau kata kita solat berjamaah, sembahyang yang jahriyah ni, rakaat kalau kita maghrib, rakaat pertama dengan kedua, bila imam baca surah, kita baca apa? Kita baca Fatihah 7 ayat. Kita baca 7 ayat je. InsyaAllah kita dah habis dan kita mesti habis. Kita takkan baca surah lain. Kalau kita sembahyang yang bacaan untuk rakaat ketiga maghrib, semua imam baca Fatihah, kita baca Fatihah, tak baca surah lain dah.
Zuhur dengan asar mungkin boleh jadi rakaat pertama kedua. Tapi tak mau nak tanya lah, cuma hanya kebanyakan duk pombang dengan, kalau kata rakaat pertama tu kuliah, rakaat kedua tu qul huwallah, tu kerap dengar. Terus kata orang lain aku pun sama. Duk pombang dengar siapa kita pun sama. Zuhur rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qul huwallah. Lagi mai asar pula. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qul huwallah. Jadi imam al-Baqarah oi. Kita kena cara tu. Sembahyang seorang-seorang dekah pi surah yang panjang-panjang pun. Okey. 286 ayat apa habis seorang-seorang. Baqarah tu bagi habis. Waktu jadi imam ambil surah-surah yang ringan. Biar jemaah dengar pun lega sikit. Jemaah ni macam-macam. Jadi meraihkan jemaah tu lebih afdal lagi sebagai imam. Baik. Jadi tuan-tuan, makanya dalam keadaan ini mungkin kita dalam keadaan macam tu ya. Saya nak ambil contoh yang lain yang sama keadaan situasi dia. Tahiyat awal. Kalau bacaan surah sunat apa tuan-tuan? Bacaan surah hukumnya sunat hay'ah. Manakala sunat waktu tahiyat awal dia termasuk sunat ab'ad. Tinggal dia sujud sahwi. Karena dia punya level dia ab'ad ni maksud dia ba'dun, sebahagian. Dia dekat-dekat dengan rukun dah tapi tak jadi rukun. Sebab tu dia kata ab'ad, setengah lah tapi tak jadi rukun. Tapi kalau kata tinggal maka nak buat sujud sahwi. Tapi dia tetap masih lagi sunat. Okey, hak ni kerap jadi. Waktu tahiyat awal, maka duduk tahiyat awal, imam pun tahiyat awal, kita pun duduk di tahiyat awal. Maka time tu imam akan baca tahiyat awal. Baca tahiyat lah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sampailah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Okey. Dia baca itu, so dia pun naik. Time dia naik itu masih lagi terdapat di kalangan jemaah yang berhabis tahiyat dia. No? Kata imam tu at-tahiyatul mubarakah. Dia habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Makmum dah lagi. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayna. Dah imam dah naik lah. Dia dah habis tahiyat dia. Situ pun sama situasi dengan macam mana kita jumpa ni. Situ tuan-tuan hukumnya sama. Patutnya time tu makmum pun cut off tahiyat awal dia ikut imam. Kerana ikut imam itu hukumnya wajib. Okey. Sebab dia sunat berlaku situ. Surah sunat hay'ah, yang ni sunat ab'ad, tapi imam dah naik dah. Situ wajib kena ikut, maka makmum pun kena naik ikut sekali. Okey, ni benda-benda yang perlu kita sebagai jemaah ni kena faham. Okey, waktu yang tu level dia ikut imam wajib. Time kita baca tu sunat. Bila imam naik maka kita pun naik. Sama macam tadi, yang ni surah. Kita baca surah, kemudian di tengah baca surah tu tak ada nak tengah-tengah baca imam Allahu akbar rukuk, maka kita berhenti terus dan kita pun turun rukuk dengan imam. Bukan Fatihah, surah. Fatihah kena habis. Ni surah, berhenti turun bersama dengan imam. Jadi dalam hal ini kemungkinan ada situasi imam ni dia memang dia takkan tunggu makmum lah. Ada tak tahu pun di ceruk ataupun imam tunggu makmum. Katalah dia baca al-kafirun lakum dinukum waliyadin. Macam mana apa habis lagi baca surah? Habis pun nak rukuk ni. Ada kata tu.
Ada kan, turun betul. Dia tanya apa punya pasal habis tak habis. Dia akan nak tanya. Maknanya dia akan turun rokok. Okey, dia akan turun rokok. Maka kita makmum turun rokok. Dan bila imam dia tak tunggu makmum, kita pula makmum, time tu janganlah ambil surah panjang-panjang sangat. Dahlah satu ni kita kemungkinan jenis lambat. Okey, jenis lambat. Maka kalau nak raikan yang sunat hai'ah itu, maka ambillah surah-surah yang pendek. Maka betul dah kita ambil kuliah al-Qur'an tu. Maka imam ambillah yang panjang sikit. Imam jangan ambil kuliah al-Qur'an. Kerana kuliah al-Qur'an tu favorite makmum. Maka dia ambillah amma yatasaalun ka, tabarak al-mulk ka. Tak imam baca, aku baca kuliah kat 3 kali tak rokok-rokok lagi. Okey, bila sebut tu teringat tu benda tu. Imam, waktu imam ni dia ada beberapa tempat. Kalau ikut dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi rahimahullah taala, Al-Azkar muka surat 54, boleh cek. Dia beritahu 4 tempat. Tapi dalam kitab yang lain beritahu 5 tempat. 5 tempat yang imam ini dia kena delay sat. Dia kena delay sat. Salah satunya ialah selepas amin. Lepas baca Fatihah tu waladdallin. Satu amin. Okey, pada tentu pula. Di situ tempoh dia sebolehnya kita bagi tempoh agak-agak makmum tu mudan ambil sikit beberapa ayat dalam surah Fatihah. Fatihah 7 ayat, jangan tunggu sampai dia habis 7 ayat tu baru kita nak baca surah. Kita bagilah agak-agak dalam makmum tu bacaan dalam ayat yang keempat ke contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Agak-agak dalam 4 ayat tu, maka kita pun sebagai imam bacalah surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Maka bila kita ambil tentu insya-Allah dah makmum tadi dan habis Fatihah dia. Tapi tuan-tuan, saya dapat satu di kalangan jemaah lah, tapi bukan masjid tuan-tuan ni, masjid lain. Ini tahu tak, kami imam kami lah, antara Fatihah dengan surah tu dia lama sungguh lah. Dia dah lama tu mana? Lama tak lama ustaz. Saya baca Fatihah masuk 3 kali baru dia baca surah. 3 kali dia baca Fatihah. Maknanya 21. Satu surah Fatihah 7 ayat. 21 kali dia ulang ayat tu. 21 ayat lah. 3 kali tetap Fatihah tu. Barulah imam tu Bismillahirrahmanirrahim. Takkan Fatihah tu tak apa. Nanti bila-bila ada rezeki start jadi makmum, tak tunggu tengok. Maka sampailah hari yang dinanti-nantikan. Kita tak tahu pasal kita pun tak tanya imam mana, dan dia nak abang imam, saya tak ada abang lah. Lepas lagi bila dia abang, kita automatically kita dah kenal, tak syok lah. Melainkan kita pun jadi makmum ya. Maka mainlah imam tersebut. Dia pun tak tahu, maka kita pun semayang dah habis amin lepas semua, kita pun baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah waladdallin. Kita sendiri sebagai makmum ni waladdallin. Amin. Semua kita cari tu. Takkan aku nak nyanyi lagu sakitnya tu di sini kot. Nak baca Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baca lagi. Loh, sungguh rupanya memang jumpa semua. Rakaat pertama sama, rakaat kedua pun sama tuan. Allah Akbar. Okey, tu nak beritahu ada yang macam tu. Tapi tuan-tuan mungkin tertanya-tanyalah,
5 tempat yang nak kena berhenti tu tak mana ustaz? Tak apa, saya beritahu siap-siap. Lagi ikut balik letak tangan atas diri malam ni tidur. Apalah 5 tempat. Ustaz abang doa lagi 3 apa dia? Dalam kitab ni pun ada tuan. Tuan-tuan buka surat 42. Masalah yang ke-66. Tengok buka surat 42. Situ jawapan dia. Buka surat 42 disunatkan bagi imam ni dia, ataupun kita sendiri bagi disunatkan bagi kita yang sendiri ni pun, bila mana mendirikan solat 5 tempat ni ada saktah dia. Pertama, lepas pada takbiratul ihram, jangan terus sambung dengan doa iftitah. Maksud dengan disambung tu kadang Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Tu dia sambung tu weh. Allah. Jahanam. Okey. Dia mesti kena stop situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Doa iftitah ni rukun qauli ya tuan-tuan. Dia adalah sunat. Tapi kebanyakannya kita dengar ramai orang pendengar surah doa iftitah ni. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah. Tapi tamai Fatihah lagi dia pelan. Tang iftitah dia leras, tang Fatihah tu dia pelan bah. Sebenarnya iftitah tu lah pelan. Bukannya rukun qauli pun. Fatihah tu yang rukun qauli kena kuat. Okey. Tu dia antaranya 4 yang saya kata tadi ni. 5 tempat tu di antaranya lepas takbiratul ihram, lepas selesai pada doa iftitah, lepas daripada waladhdallin, dan lepas amin, dan yang kelima yaknilah lepas selesai daripada baca surah. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Dia mesti kena saktah dulu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sambung tu jangan. Mesti stop tertib, delay sah, barulah rukuk. Tuan-tuan boleh balik tengok ni lah. Tu tajuk tu tak sampai lagi, tapi dah tersentuh tadi ni. Tuan-tuan tengok tu. Okey. Dalam sembahyang kita ni tuan-tuan, okey, dalam hal yang terkait juga dengan tajuk kita malam ni boleh tak kalau kata waktu tu makmum dia membaca surah sama dengan imam? Okey, permasalahan dia, boleh tak makmum itu dia baca surah yang dibaca oleh imam juga? Sedangkan waktu tu dia baca Fatihah. Okey. Cerita dia Fatihah memang dia akan baca. So lepas pada tu imam baca surah. Boleh tak time tu bila imam baca surah, dah dia selesai, makmum ni selesai baca Fatihah, dia pun turut sama baca surah yang dibacakan oleh imam? Boleh tak? Jawapan dia boleh baca. Bahkan bagi orang yang menghafal Al-Quran, sekiranya time tu yang dibacakan oleh imam satu surah yang tengah-tengah Quran, okey, maka lebih elok untuk dia ikut. Ataupun kita yang biasa ni, yang biasa bukannya hafal Al-Quran, imam baca Izajah. Imam baca surah Izajah. Surah tu Izajah. Senang tu. Bila baca Izajah, kita dah habis baca Fatihah, boleh tak kita nak ikut sekali dengan imam tu baca surah Izajah tu? Boleh. Cara tak langsung kita bukan ikut sama derah dengan imam lah. Imam Izajah nasrullahi wal fath, kita pun wal fath sama orang macam boleh lah itu. Maknanya dia hanya ikut pada sebutan bibir dia saja. Izajah nasrullahi wal fath. Imam waraitan nas. So dia waraitan nas. So di situ dia dapat memperbaiki bacaan dia. Makhraj huruf dia baca. Izajah ni
Halah tu terkadang ramai yang ramai yang tak betul. Surah Iza Jaa ni. Apa dia? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tahu tak tahu, kami tak tahu tak. Tahu pun kami tak tahu, tahu pun kami tak tahu tak. Situ adalah tahu, bukan tahu, bukannya idgham ma'al ghunnah. Okey, bukannya idgham ma'al ghunnah, dia tahu. Ta fathah waw, syaddah fathah, tawwab. Apa? Iza jaa nasrullahi wal fath fi dinina afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang salah innahu kana tawwaba. Oh, lebih baik idgham ma'al ghunnah, salah itu. Tapi sembahyang sah lagi. Cuma segi situ mungkin benda tu dah ada baca selalu dah terbiasa dah. Cuma kena perbetulkan juga. Walaupun sembahyang tu sah tapi bacaan ada salah, maka kena perbetulkan. Tahu apa. Okey. Sebenarnya tuan-tuan, bagi makmum apabila imam membaca surah, maka time tu yang terlebih baik bagi makmum ialah dia diam. Yang terlebih baik bagi makmum waktu imam membacakan surah, sepatutnya waktu tu dia hanya berdiam diri saja. Kerana apa? Hal ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf pada ayat 204. Apa Allah Ta'ala kata? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kamu mendengarnya dengan teliti dan diamlah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Ayat ini tuan-tuan, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Sayyidina Ibnu Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abu Hurairah, Mujahid, kemudian beberapa lagi beberapa ulama yang lain. Ayat surah Al-A'raf 204 ni sememangnya merujuk situasi dalam solat. Memang dia fokus yang tu. Maka apabila imam membaca surah, maka time tu sepatutnya bila mana kita dah habis surah Fatihah, maka kita diam dan dengarlah ayat-ayat yang dibacakan oleh imam. Kenapa? Kemungkinan dalam ayat yang dibacakan itu kita perlu juga bagi respon. Perlu juga kita bagi respon. Contoh macam bagi surah Al-Waqi'ah. Dia dalam tu ada 2 ayat. Diulang. Fasabbih bismi rabbikal azim. Dia ada situ ada 2 ayat. Maka situ kita kena respon. Apa kita nak respon? Respon dia subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Ataupun dalam ayat yang lain, ayat yang surah yang biasa imam baca, ayat dia sudah dia bunyi macam ni, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Surah apa tuan? Bukan tak makan nasi lagi ke hari ni? Surah apa tuan? Okey, tuan-tuan. Benda-benda macam tu kita kena ambil tahu. Bila dibacakan pada ayat-ayat yang melibatkan azab, kita minta berlindung. Dan benda-benda tu tuan-tuan jangan bimbang. Bila saya dah sentuh benda macam tu, tak mau lagi balik jadi macam tadi juga. Ayat apalah Ustaz abang nak respon. Tuan-tuan tengok dalam kitab ni muka surat 47.
Bagi tahu abang tu kau surat 47 malam ni sumbangan kita daurah. Kan? Tapi dah benda tu sentuh, maka saya bagi tahu. Nanti kita akan sampai tajuk ni. Okey, tuan-tuan boleh tengok tu. Muka surat 47, 77. Bila kita sebagai makmum ataupun mendengar pada ayat-ayat ni, sunat untuk kita memohon rahmat apabila mendengar atau dibacakan ayat-ayat berkaitan tentang rahmat, dan mohon perlindungan apabila mendengar atau dibaca dengan ayat-ayat yang azab. Contoh dia bagi beberapa ayat yang ada tu, dan setiap contoh macam surah At-Tin yang saya baca tadi tu, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bila imam habis pada ayat surah At-Tin tu, apa kita nak jawab? Tu jawapan dia, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tu yang kata kena diam tadi tu, wa iza quri'a al-Quran tu wastami'u wansitu, dengar dan kamu diam. Okey, jam pun bunyi, suruh ustaz diam. Patuh pada SOP benda-benda macam ni. Jadi tuan-tuan, saya kongsi benda-benda macam ni agar tuan-tuan boleh tahu. Maka kita sebagai makmum dalam solat, berlaku situasi tadi, bila kita baca surah tak ada habis, imam rukuk, tinggal rukuk tu, surah selain Fatihah. Demikian juga tahiyat awal, imam dah habis dia baca tahiyat awal, dia pun bangun untuk rakaat yang berikutnya, kita tak habis lagi, ikut dia bangun juga. Kerana ikut imam itu hukumnya wajib. Cukup dekat tu saya tuan-tuan. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman yang baik dan ilmu kita pun makin bertambah, amal kita akan bertambah kualiti lagi dalam ibadat kita, insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak ada terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Taala, yang lemah itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau-Lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kami mohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau ampunilah akan dosa-dosa kami, dosa kedua bapa kami, dosa para guru kami, dosa ahli keluarga kami, dosa jiran-jiran kami, dosa sekalian muslimin dan muslimat, baik masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah agar Engkau kurniakanlah kerahmatan, keberkatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dan rumah tangga kami ya Allah. Kau jadikanlah dari kalangan pasangan kami pasangan yang soleh, pasangan yang solehah, dari kalangan anak-anak dan generasi kami, anak-anak generasi yang soleh, anak-anak generasi yang solehah ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau-Lah yang Maha mengetahui akan apa yang terkandung dalam hati-hati kami ini ya Allah. Sekiranya di kalangan kami pada malam ini mempunyai hajat, maka kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah agar Engkau makbulkanlah hajatnya. Sekiranya di kalangan kami pada malam ini mempunyai masalah, maka kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah agar Engkau bantulah dia menyelesaikan masalahnya. Sekiranya di kalangan kami pada malam ini mempunyai penyakit, maka kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah agar Engkau sembuhkanlah penyakitnya. Sesungguhnya Engkau-Lah yang Maha mengetahui, Engkau Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qahhar, Ya Jabbar, sesungguhnya pada saat dan ketika ini seluruh dunia, khususnya negara kami, negara Malaysia yang tercinta ini, sedang menghadapi satu musuh yang dikenali dengan wabak pandemik COVID-19. Justru itu kami mohon dengan kuasa-Mu ya Allah, Engkau yang Maha berkuasa di atas segala sesuatu, Engkau angkatlah wabak ini daripada negara kami, Engkau hapuskanlah wabak ini dari negara kami ya Allah. Dan sekiranya ada di kalangan rakyat Malaysia yang positif COVID-19-nya itu, maka kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah agar Engkau berilah kesembuhan kepadanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kepada Engkau-Lah kami memohon perlindungan, kepada Engkau-Lah kami memohon pertolongan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.